pelbagai media isu cuti peristiwa Thaipusam. Ya. Thaipusam akan berlangsung dalam masa beberapa hari lagi. Dulu ni cuti peristiwa ni maksudnya kerajaan negeri berhak untuk beri cuti itu, cuti peristiwa tu. Jadi kalau MMK meluluskan, barulah cuti peristiwa itu akan berlaku. Tapi dalam konteks Thaipusam pada tahun ni, MMK telah membuat keputusan untuk tidak meluluskan sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Saya difahamkan bermula 2014. Jadi bagaimana Datuk melihat isu ni? Sila Datuk. Okey, terima kasih Doktor. Pertama saya nak sebut sikit, apabila kita menyertai politik dan menyertai parti politik. Parti politik ni satu vehikel. Akhirnya kita masuk pilihan raya, kita dapat mandat. Kalau cukup, kita menjadi kerajaan. Satu pemikiran adalah jelas bagi mereka yang nak menjadi kerajaan, memimpin kerajaan, bahawa dia naklah menjadi pemimpin kepada semua rakyat. Dia tidak boleh jadi pemimpin kepada satu-satu kelompok rakyat sahaja. Ini mesti, dan dia naklah melihat betapa semua rakyat ini sebenarnya patut mendapat hak-hak mereka, mendapat yang sepatutnya menjadi di segi ekonomi, di segi budaya, cara hidup, agama dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang perlu dilihat. Jadi kita Thaipusam ni dia berkait dengan kaum India yang mana lebih pada 95% saya kira dia menganut agama Hindu. Dan Thaipusam ni salah satu pada perayaan mereka. Kita di Kedah ni, kaum India ini satu jumlah yang besar. Dan kita selalu sebut rakyat, 3 kaum ni mesti disebut. Pertama, etnik keturunan Melayu, etnik keturunan Cina, etnik keturunan India. Dan juga lain-lain. Mana kata India ni diiktiraf sebagai satu etnik yang besar. Kalau kita lihat dalam konteks peratus. Kaum Melayu ada become 78-79%. Kaum etnik keturunan Cina ada dalam 4%. India ada 7 ke 8%. Lain-lain dalam 1%. Artinya, dalam konteks ini, kaum India ini, kalau jumlah kita lebih pada 2 juta, kaum India sebenarnya ada lebih pada 140,000 dalam negeri Kedah. Ini bukan satu jumlah yang kecil. Mereka jumlah yang besar. Dengan sebab itu, dalam konteks ini, Pakatan Harapan hari itu melihat bahawa saya rasa macam masuk dalam manifesto kita tak silap. Kalau kita jadi kerajaan, kita bersedia untuk menghormati salah satu daripada golongan rakyat negeri Kedah ini, daripada terdiri kaum India, supaya perayaan mereka itu dihormati, diberi ruang kepada rakyat ini. Hari itu hari cuti. Majikan-majikan mereka, sebab apabila kita letakkan sebagai cuti rasmi, mereka bekerja. Kalau dia bekerja sendiri itu tak apa, tak ada masalah, tetapi kebanyakannya mereka bekerja dengan ada majikan. Jadi bila dia ada bekerja dengan majikan, maka dia menghadapi masalah untuk memohon cuti. Boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Jadi sekarang ni itu dalam konteks mereka satu jumlah yang besar ni. Jadi bahkan kita pula berjiran dengan negeri Pulau Pinang yang juga memberi cuti kepada kaum India Thaipusam ini. Jadi dengan sebab itu kita di Kedah ni, apa yang kita buat keputusan itu satu keputusan yang tepat supaya mereka dapat cuti. Dan pada masa yang sama rakyat daripada kaum lain, kaum Melayu, kaum Cina juga dapat masa hari ini hari perayaan kaum India. Tidaklah berlalu satu peristiwa itu tanpa kita mengetahui, sebab antara satu kaum dengan satu kaum ini juga perlu memahami budaya masing-masing. Budaya kaum Cina, orang Melayu pun kena faham. Budaya kaum India, orang Melayu pun kena faham, sebab kita duduk ni berjiran, bergaul, bekerja bersama-sama. Jadi di situlah kan lahirnya satu suasana yang harmoni, rakyat yang harmoni. Tidak adalah berlaku ada sebahagian daripada rakyat dia merasa oleh kerana kita minoriti, kami rasa kami ini tidak dilayan sebagai rakyat.
Apabila timbul perasaan ini, dia akan terbawa-bawa kepada generasi yang akan datang. Sedangkan kita negara sudah melalui satu tempoh 60 tahun dah merdeka. Kita senang nak membina negara yang bersatu padu, yang hormat menghormati, sebab itu salah satu daripada kunci untuk kejayaan dan kemajuan sesebuah negara. Kalau sekiranya hubungan kaum ada perasaan tidak puas hati, tak boleh dibina rakyat yang bersatu padu, bagaimana kita nak bangunkan negara kita untuk masa hadapan? Kita tidak nak melihat negara kita berlaku pergaduhan seperti negara yang lain yang mereka menindas kumpulan minoriti dan sebagainya. Akhirnya kita lihat negara itu tidak boleh capai kemajuan. Sebab kita perlu semua rakyat daripada pelbagai kaum adalah aset kepada sesebuah negara. Jadi dengan sebab itu, budaya yang dianut oleh kaum-kaum berkenaan perlu dihormati. Lebih-lebih lagi mereka mempunyai satu jumlah penduduk yang ramai. Seperti di Sabah, Sarawak, kaum-kaum yang banyak etnik di sana, perayaan-perayaan di sana juga diberi cuti. Cuti diberi di Sabah, Sarawak mengikut kaum-kaum yang ada di sana. Tetapi apa salahnya kita di negeri Kedah ini yang saya sebutkan jumlah tu quite significant. Satu jumlah yang besar yang kita iktiraf apabila kita menyebut komposisi kaum, kita sebut. Artinya kita mengiktiraf tentang kewujudan jumlah kaum India yang beragama Hindu ni satu jumlah yang besar. Sebab kita sebut. Tidaklah seperti minoriti yang terlalu kecil, kita kata ini lain-lain. Artinya kumpulan itu terlalu kecil. Ini kita sebut. Bila kita tengok dalam konteks komposisi kaum, kita sebut. Artinya perlu ada satu pengiktirafan apabila satu jumlah yang besar. Jadi apabila kerajaan baru yang ada ni tidak beri cuti, maka sudah tentu ada menimbulkan satu perasaan tidak puas hati kepada mereka kerana selama ni mereka sudah dapat cuti dan mereka pun pada andaian mereka sudah tentu benda ni akan diteruskan. Oleh kerana kita tidak melihat dalam konteks politik, kita lihat dalam konteks sebagai rakyat, antara kerajaan dengan rakyat, bukan isu kepentingan politik, bukan di situ. Sebagai kepentingan rakyat perlu diambil kira. Itu yang Muhammad Datuk. Pada pandangan Datuk, apakah alasan sebenar? Alasan sebenar. Pasal ini bukan baru nak bagi cuti peristiwa. Sudah 2014, 2015 dan seterusnya. Jadi apakah pada pandangan Datuk alasan sebenar Yang Amat Berhormat Menteri Besar sekarang sehingga dia tidak memberikan cuti peristiwa tu? Dia bolehlah dia kata pasal PKP lah, pasal apa lah. Tapi apa yang sebenarnya? Apa yang behind? Apa yang menjadi, yang mendorongkan dia tak bagi tu? Apa dia pandangan Datuk? Sila. Kalau saya nak lihat statement dia, saya ambil statement dia. Yang terakhir. Apa dia kata? Dia kata saya tak nak peduli, malah nak lihat apa pandangan daripada kaum India ni. Lagipun kaum India ni dalam undi yang lepas tidak pun menyokong kita. Tengok statement terakhir. Jadi daripada statement itu menggambarkan ada satu perasaan. Perasaan kepada rakyat. Patutnya perasaan itu adalah dalam konteks politik, hak politik rakyat. Dia nak sokong kita, dia tak nak sokong kita, itu hak demokrasi. Tak boleh dalam konteks dia sokong, dia dapat, mereka tak sokong, tak dapat. Jadi kita tak boleh tengok pada sudut tu. Bila kita jadi kerajaan, kalau saya ambil itu satu statement, ada sentimen sebenarnya yang tidak sihat. Kalau berdasar statement itulah, ada statement yang tidak sihat, yang dilihat oleh MB, yang sudah tentulah agak negatif pada sebuah parti politik Islam. Politik Islam ni bukan asalkan kaum. Adalah satu sentimen yang tidak sihat dalam konteks apabila dia membuat statement, mereka ni tidak menyokong kita. Mereka ni yang lepas tidak menyokong kita. Jadi apa tuntutan kita tidak peduli. Jadi nampak macam ada satu sentimen yang tak sepatutnya berlaku kepada seorang pemimpin apabila dia melihat rakyat. Rakyat ni naklah dilihat dalam konteks yang sama. Artinya dalam konteks pelaksanaan keadilan ini naklah dilihat.
dilihat secara sama pelaksanaan keadilan kepada rakyat. Tidak boleh ada diskriminasi dan sebagainya. Itu yang saya dapat lihat, Dr. Datuk, pendekatan Pakatan Harapan semasa kita memerintah, pendekatan kita adalah Islam itu rahmat untuk semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana Datuk melihat dalam konteks ni? Adakah pendekatan yang dibuat oleh mereka ni lari daripada sifat-sifat Nabi itu, di antaranya adalah untuk membawa rahmat ke seluruh alam. Rahmat ini bukan saja untuk orang, untuk manusia, untuk Melayu, Cina, India, untuk semua. Apa pandangan Datuk tentang ayat ni dengan keputusan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar? Sila. Ya, Dr. Omar Sanaka Rahmatul Alamin, inilah di antara satu pegangan yang telah kita iktiraf dalam kerajaan, bukan saja peringkat negeri dan peringkat pusat Pakatan Harapan, bahawa dalam konteks urusan yang berkaitan dengan kehidupan manusiawi, kehidupan kemanusiaan, mesti diiktiraf bahawa tidak ada perbezaan dalam konteks hukum, dalam konteks undang-undang, tak ada beza. Sebab di dalam konteks kerakyatan, dalam konteks peluang ekonomi, tak ada beza. Itu rahmat. Dalam konteks membantu pada mereka yang miskin, tak boleh ada perbezaan. Bahkan ada dalam Quran mengatakan wala yajrimannakum syana'an qaumin alla ta'dilu a'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kata ayat dia, naklah jangan kamu berlaku tidak adil atas sebab kamu tidak suka pada satu kaum, kamu tak adil. Itu dilarang oleh Islam. Islam larang dalam konteks isu keadilan. Jadi sebenarnya apabila kita buat satu keputusan itu berdasarkan kepada diskriminasi, ini sebenarnya bertentangan dengan Islam. Bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi naklah kita melaksanakan keadilan itu adalah untuk hak kepada rakyat mengikut apa yang mereka patut dapat pada rakyat. Tidak boleh ada satu diskriminasi, ketidakadilan. Ini satu perkara yang sangat dilarang oleh Islam. Bahkan kalaulah kita sebuah orang Islam ataupun parti Islam, kita buat satu keputusan yang berbentuk begitu, akhirnya yang dapat nama buruk, orang kata, oh ini Islam ke cara yang macam ni. Jadi akhirnya akan memberi satu gambaran yang tidak betul. Sebenarnya Islam tidak seperti itu. Islam tidak seperti itu. Jadi dalam konteks isu keadilan, dalam isu kemanusiaan, bahawa sejarah Islam sejak zaman Rasulullah SAW, kerajaan-kerajaan Islam yang selepas pada itu pun, yang memerintah menjadi kerajaan, bukan semua rakyat yang ada dalam negara-negara sejak dulu, semua Islam. Tak mungkin berlaku semua Islam, 100% dalam negara. Akan ada segolongan dalam negara Islam itu sendiri pun akan ada mereka yang minoriti yang bukan daripada beragama Islam. Bahkan pada masa Rasulullah itu pun ada, selepas perjanjian Hudaybiyah itu pun ada sekumpulan mereka yang kabilah-kabilah kata kami nak duduk di bawah pemerintahan Madinah. Ada kabilah kata kami nak duduk di bawah kerajaan pemerintah di Mekah pada ketika musyrikin Mekah pada ketika itu. Jadi makna kata apabila dia duduk di bawah Madinah ataupun dia duduk ada perjanjian piagam Madinah, maka mereka mendapat hak mereka. Tidak pernah berlaku bahawa Rasulullah berlaku tidak adil kepada mereka yang duduk di bawah negara Madinah yang dipimpin Rasulullah. Tidak berlaku. Tidak boleh tunjuk bukti dalam sejarah kata mereka dizalimi. Bahkan ada hadis yang sangat mengecam kalau sekiranya berlaku kezaliman kepada golongan minoriti. Ini satu benda yang sangat berat dilihat. Tidak boleh berlaku kezaliman kepada mereka yang menjadi minoriti dalam sesuatu negara. Ini satu benda yang perlu kita lihat. Takut kita kata kita buat betul, tapi sebenarnya kita sudah menyalahi apa yang dikenai oleh Islam. Lebih-lebih lagi asas yang kita katakan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan itu diutuskan Nabi adalah rahmat untuk semua. Itu satu prinsip yang sangat jelas. Itu Doktor. Okey, terima kasih. Datuk Johari Amdo, sila ulas.
Terima kasih moderator. Saya rasa angle yang diambil oleh Datuk Fakrul itu melihat daripada sudut yang amat relevan dengan apa yang sedang berlaku sekarang ini. Saya melihat apabila disebut cuti, maksud cuti di sini ialah bukanlah kita kata maksud cuti itu suruh relax, tak bekerja. Tetapi saya melihat dia lebih pada pengiktirafan. Apabila kita kata kita memberikan cuti kepada perayaan Thaikusom, cuti kepada perayaan Deepavali, cuti kepada perayaan Cina, Tahun Baru Cina ataupun Christmas, maknanya kerajaan mengiktiraf bahawa segolongan rakyat di negeri ini merayakan satu-satu event itu. Cuti itu memberikan pengiktirafan bahawa mereka selayaknya mendapat pengiktirafan itu sementara kita, pemerintah, berada di tempat pemerintahan. Jadi itu maksud cuti. Jadi soalnya dia nak pergi kuil ke, dia nak duduk di rumah ke, dia nak buat perayaan di rumah ataupun dalam komuniti, itu serta lain. Jadi walaupun ada orang kaitkan dengan kerana COVID sini sekarang ni kita tak benarkan dia buat semayang, itu tentang lain. Sebab pengiktirafan itu harus diberikan kepada mereka kerana kita pemerintah. Dan sebagai pemerintah yang baik, kita mesti mengiktiraf bahawa mereka ini mempunyai hak. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya melihat bahawa apabila kita menarik balik sebenarnya, ini ialah satu cuti yang telah pun pernah kita berikan, cuti peristiwa ini, oleh kerajaan sebelum ini. Maknanya kerajaan sebelum ini, yang juga majoritinya orang Melayu dan Islam, memberikan cuti, memberikan pengiktirafan kepada kumpulan orang India beragama Hindu ini, yang juga seperti yang Datuk Fakrul kata tadi, ialah berlebih kurang 7% ataupun 140,000 orang, satu jumlah yang besar yang menjadi rakyat di Kedah ini, tiba-tiba kita batalkan. Jadi dia ada dua tarifan di sini. Tarifan pertama, kita melihat seolah-olah orang akan membaca bahawa kerajaan yang ada sekarang ini tidak mengiktiraf kewujudan kami. Soal kami undi, kamu tak undi, kamu cerita lain. Soalnya kami ialah satu kumpulan yang berada dalam negeri di bawah pemerintahan kamu. Kamu ialah pemerintah sekarang. Adakah kami undi kamu atau tidak, itu cerita lain. Kerana suka tak suka, kamu pemerintah hari ini. Mana kamu mesti mengambil tanggungjawab untuk mengiktiraf kami sebagai rakyat di negeri ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia akan createkan satu sentimen yang rasa distrust, yang rasa kecewa dan tidak percaya kepada pemerintah itu. Yang rasakan bahawa apatah lagi pemerintah itu ialah orang Islam dan Melayu. Jadi macam Datuk Fakrul tadi, akan timbul dalam benak mereka bahawa inikah cara orang Melayu dan Islam yang bila kamu pernah ada sekumpulan memberikan cuti, tiba-tiba naik pula kumpulan lain yang juga Melayu dan Islam merasakan bahawa kamu tak boleh cuti. Jadi nampaknya di sini akan timbul perasaan bahawa tidak berlaku keadilan di situ. Ya. Jadi saya melihat isu ini dia lebih kepada isu sentimen dan isu pengiktirafan. Dan benda ini bukanlah benda yang pelik, bukanlah benda yang sesuatu tiba-tiba dia jadi yang tidak pernah kita lalui. Dan saya rasa sudah tentu kerajaan-kerajaan negeri yang lain, termasuklah kerajaan federal, juga mengiktiraf dan memberi cuti kepada mereka. Jadi saya tidak nampak kenapa harus kita ada pemikiran yang berbeza dengan apa yang dibuat oleh negeri-negeri yang lain. Kadang mereka juga mempunyai sudah tentu mempunyai sejumlah orang rakyat mereka yang beragama Hindu daripada keturunan orang India yang beragama Hindu. Jadi saya melihat sudah tentu polemik di antara pengurusi ataupun presiden MIC dan timbalannya dengan MD kita ni suatu yang
ialah yang dipaparkan dalam media ini, tetapi jawapan-jawapan yang diberikan oleh MB itu nampak saya rasa tidak begitu cantik lah. Jadi seolah-olah kalau kamu tak mengundi kami boleh buat apa yang kami suka. Lagipun kami juga tidak mengharapkan undi kamu. Jadi dia bunyi dan macam itulah. Ini saya rasa tak boleh berlaku, kerana sebaik saja kita menjadi pemerintah, kita mestilah jadi pemerintah kepada rakyat mereka dah. Kita tak boleh kata saya jadi pemerintah kepada kumpulan ini saja. Jadi oleh kerana kamu tidak mengundi saya, maka kamu nak jadi apa pun jadilah. Tak boleh begitu. But the moment you are government for the people. Seluruh dunia pemimpin dunia akan ketahui itu. Semasa kita bertembung untuk dapatkan undi, untuk dapatkan vote, kita bolehlah kata unilah saya dari parti ini. The moment you jadi kerajaan, you cannot say saya daripada kerajaan, saya daripada parti A, saya kerajaan parti A saja. Jadi saya tak peduli kepada orang lain. I don't think dunia akan kata begitulah. Jadi itu pandangan saya, moderator. Terima kasih. Datuk, Dun Gurun dan Parlimen Sungai Petani ramai daripada bangsa India. Setakat ni di bawah macam mana respon mereka, Datuk? Yang datang pejabat saya ni ramai dah. Jadi saya kata malam ni saya ada live, saya akan sebut benda ni. Saya kata bukan, dan mereka juga mengatakan it's not about celebration, it's about recognition. Dan inilah yang dikatakan oleh kebanyakan orang yang jumpa saya, ramai sangat-sangat sebenarnya dalam masa 2 minggu ni, yang minta sebenarnya mereka kata mereka mengharapkan cuti umum. Saya kata keberangkaliannya Menteri Besar akan bagi cuti peristiwa, iaitu selari dengan pernah yang kita lakukan. Tapi bila diumumkan tidak ada ini, itu lagi ramai yang office tu. Jadi saya nak ulang, ini is not about holiday itself, but it's about recognition. Bukan kerana cuti itu, tapi kerana recognition. Mereka terima hakikat bahawa oleh kerana COVID ini kita tidak boleh adakan perayaan. Itu tak ada masalah. Itu masalah kesihatan, mereka kata ya dia terima. Tetapi untuk membatalkan cuti peristiwa ini suatu yang menjadi masalah kepada mereka. Terima kasih. Okay, terima kasih Datuk. Saya beralih kepada Yang Berhormat Tan Kok Yew. Ulasan daripada YB. Sila YB. Ya, terima kasih Datuk. Actually yang untuk cuti tabusan ni tak patut dikaitkan dengan PKP atau COVID ni. Yang dia patut satu isu yang berlainan. Dan mereka bila kaitkan dengan MCO ni saya tak nampak sesuai lah. So, PKP ni is untuk tangani COVID dan kita semua tak harap MCO pun kita tak harap adakan COVID. Jadi saya setuju dengan semua sebab sebenarnya yang ini satu periktirafan dan bagaimana sebuah kerajaan yang dikatakan menjadi kerajaan itu berlaku adil kepada semua rakyat yang ada di Malaysia ni dan khususnya di Kedah ni. Jadi sebenarnya kita nampak secara asas dia, secara dasar dia, di banyak-banyak negara pun yang minoriti akan dijaga. Sebenarnya minoriti akan dijaga, yang minoriti yang kurang upaya tu, yang kekurangan tu kita kena jaga dia. Dia tak kira siapa dia, bangsa apa atau agama apa, tapi yang penting bila dia minoriti itu kita kena memberi perhatian yang lebih berbanding dengan minoriti tersebut. Jadi ini sebagai seorang manusia ni, jiwa ni kita patut ada. Jadi dia bukan kira sebab saya parti ni, kamu tak sokong saya tak jaga kamu. Itu bukan asas yang kata itu salah langsung, tak boleh digunakan. Dan bila kita jadi wakil rakyat, kalau saya wakil rakyat, wakil semua. Tak kira dia ni bangsa tak. Kita tak tahu undi jika undi secret kan, Rusia. Jadi tak kisah macam apa. Tapi saya nampak adakah ini satu permainan politik daripada dua-dua ni, Sarawak Sarawak dengan ni MB kita. Kenapa setiap kali timbulan isu ni dia mainkan semua huha semua orang tengok dia. Adakah mereka nak alihkan, kita berfokus dekat kegagalan mereka dalam mentadbir urus COVID ini.
Okey, di Kedah ni. Seperti tadi kita bincang dalam fasa pertama, tak ada bantuan dan sebagainya. Ada Menhuha ni kita lupa dan kita sudah lost focus. Kita punya tadi Dr. Ismail ada kata ikut Jabatan Statistik 60,000 syarikat tutup, katakan satu syarikat 10 pekerja, 1,000 orang yang bekerja. Apa yang timbalan Kementerian Sumber Tenaga kita timbalan buat? Adakah dia jaga mereka? Adakah hilang kerja? Jadi sebenarnya saya ada orang India nak cari saya, Wabi. Saya tak kisahlah cuti tak cuti, saya nak kerja. Saya nak cari makan. Nah, itu isu dia. Sekarang isu hidup. COVID, nyawa hidup dan cuti. Ya, satu iktikaf itu penting, tapi di mana? Kang, apa yang jadi saya nampak mungkin lain sikit lah. Mereka nak mainkan isu ni bagi orang terlupa. Ni, itu yang kita nampak. Semua muka surat pertama, Pampih, Sanusi dengan Serawanan. Itu saja. Kenapa? Jika kita kata, seperti Datuk Joe kata, Serawanan boleh juga cadang di kabinet supaya jadikan dia cuti umum. Apa susah dia? Kan? Ini satu. Jadi kalau kita tengok balik, saya kata, mungkin ini dia punya drama dongeng bagi kita terikut-ikut sehingga terlupa apa yang sepatutnya mereka bagi. Jadi bagi saya, okey, yang ini satu perasingan, tapi pengiktirafan dan penghormatan kepada semua rakyat terhadap perayaan mereka, terhadap kepercayaan mereka, kita kena beli laluan tersebut dan kita kena pastikan mereka mempunyai ruang tersebut untuk sama-sama rayakan. Sebenarnya bukan rakyat yang bukan yang Hindu saja yang tanyakan atau orang India yang tanyakan Thaipusam tersebut. Ramai juga rakan saya, okey, dan juga warga dega saya tanya adakah cuti ini akan diteruskan, akan diwarisi. Itu yang saya kata saya tak boleh jawab. Saya bukan lagi kerajaan. Kita tunggulah perubahan dan pengumuman oleh MB ini amat mengerikan, bukan saja kaum Hindu, saya rasa semua kaum rakyat Malaysia yang cintai Malaysia yang berbilang bangsa. Jadi yang ni, identiti yang kita ada ni patut diwarisi dan diteruskan. Seperti Datuk Pakar kata, semua orang kena bersama-sama raihkan kebudayaan kita. Jadi yang itu yang penting. Jadi saya rasa rakyat kadang-kadang jangan terikat dengan permainan politik oleh dua-dua ni. Sebab ini dia adik-beradik. Nanti nak duduk undi bajet semua sokong. Maka sini dia boleh berbala untuk apa maksud sebenarnya di belakang. Itu sajalah. Okey, terima kasih YB.